Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tariq bin Muhammad Zamri dengan nombor matrik A164-005 dan bersama sahabat saya Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri dengan nombor matriknya A162780. Ini kami nak membincangkan berkenaan dengan peranan institusi Raja-Raja Melayu dan kedudukannya dalam sistem pemerintahan Islam. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak kupas dulu berkenaan dengan apa itu Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja adalah satu badan rasmi yang dibentuk berdasarkan Perkara 38 Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai tempat bagi raja-raja dan yang di Pertuan Negeri berjumpa dan bermesyuarat. Dalam beberapa hal yang tertentu, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan agar mendapatkan nasihat daripada Majlis Raja-Raja. Pelantikan yang di Pertuan Agong turut berada pada Majlis Raja-Raja. Tambahan pula, majlis ini adalah simbol dan lambang kuasa tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia. Majlis ini dianggotai oleh semua 9 Raja Melayu dan 4 yang di Pertuan Negeri di Malaysia. Mengikut peraturan, hanya Duli Yang Maha Mulia, raja-raja sahaja yang layak mempengerusikan mesyuarat dan ia dipengerusikan mengikut giliran yang ada dalam susunan sebagaimana yang ditetapkan oleh majlis. Seterusnya adalah berkenaan dengan sejarah Majlis Raja-Raja Melayu. Dalam poin sejarah ini, kita akan kupas berkenaan Majlis Raja-Raja Melayu yang terbentuk sebelum merdeka dan juga selepas merdeka. Pembentukan Raja-Raja Melayu sebelum merdeka. Sejarah Majlis Raja-Raja Melayu bermula dengan penubuhan Durbar oleh British sewaktu membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Perkataan Durbar membawa maksud istana raja dan Durbar turut membawa erti perjumpaan atau persidangan umum yang diadakan oleh raja-raja ataupun gemiler. Pada tahun 1856, Durbar Raja-Raja Melayu bagi negara Melayu bersekutu telah ditubuhkan untuk membolehkan British merasmikan pembentukan Federation of the Protect Malay States atau lebih diketahui sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Pihak British menganggap persetujuan Raja-Raja Melayu dalam pembentukan Durbar sebagai satu bentuk perkenan dan penerimaan Raja-Raja Melayu terhadap pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu serta kesetiaan mereka kepada baginda Ratu England. Pada 13 Julai 1897, telah berlangsungnya persidangan Durbar negeri-negeri Melayu bersekutu yang bertempat di Astana Negara, Kuala Kangsar, Perak. Terusnya, Raja-Raja Melayu telah menarik diri daripada turut serta dalam mesyuarat Durbar sehinggalah tahun 1927. Hal ini disebabkan tindakan British menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1909 kerana telah mencemari kedaulatan Raja-Raja Melayu sebagai pihak yang menjadi sumber kuasa bagi tiap-tiap perundangan yang dikuatkuasakan di tiap-tiap negeri Melayu bersekutu. Institusi Durbar di Tanah Melayu seterusnya mengalami perubahan pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Malayan Union. Perjanjian Persekutuan 1948 telah memperuntukkan penubuhan Majlis Raja-Raja Negeri Melayu atau dikenali sebagai Conference of Rulers. Menerusi perjanjian ini, Majlis Raja-Raja Negeri Melayu ditubuhkan dengan dianggotai raja-raja yang memerintah di setiap negeri Melayu dan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Poin yang seterusnya ialah berkenaan dengan Majlis Raja-Raja Melayu setelah merdeka. Kebudayaan Tanah Melayu banyak mengalami perubahan tatkala Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948. Yang tentang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu telah menyebabkan Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara formal pada tahun 1948 yang dikenali sebagai Majlis Raja-Raja atau Durbar. Seterusnya, keahlian dalam Majlis Raja-Raja telah meningkat dengan pernyataan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Pada 18 Februari 1948, persidangan pertama Majlis Raja-Raja telah diadakan di Kuala Lumpur dan dipengerusikan oleh Sultan Johor. Selain itu, persidangan ini merupakan persidangan kali pertama yang dihadiri oleh 9 orang Raja-Raja Melayu. Setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Melaka dan Pulau Pinang turut menyertai ahli Majlis Raja-Raja. Seterusnya, negeri Sabah, Sarawak dan Singapura pula menyertai Majlis Raja-Raja setelah Malaysia dibentuk pada tahun 1963. Majlis Raja-Raja mempunyai tanggungjawab penting dalam menjaga kepentingan orang Melayu. Majlis Raja-Raja juga melindungi kepentingan dan hak-hak istimewa orang Melayu seperti yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Selanjutnya, kepentingan Raja-Raja Melayu dan Majlis Raja-Raja juga dijaga dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara 38 dalam Perlembagaan Persekutuan turut termaktub bahawa tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan atau kebesaran Raja-Raja boleh diluluskan tanpa mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Dapat dinyatakan semenjak zaman Perang Dunia Pertama, institusi Raja-Raja Melayu masih kekal dan dijaga dalam sistem pentadbiran negara.
Seterusnya, berkenaan dengan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu kebanyakannya adalah melalui institusi raja. Oleh itu, Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Perkara ini berbeza jika dibandingkan dengan negara yang mengamalkan sistem monarki, iaitu raja mempunyai kuasa mutlak. Di Malaysia, raja tidak mempunyai kuasa mutlak. Akan tetapi, Perdana Menteri atau Jemaah Menteri akan menasihati YDPA dalam semua perkara dan tindakannya. Manakala raja atau sultan pula bertindak atas nasihat menteri besar atau majlis mesyuarat kerajaan negeri di negeri-negeri mereka. Bagi membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, peranan dan kedudukan Raja-Raja Melayu telah diberi perhatian semasa proses pengubalan Perlembagaan Persekutuan dilaksanakan. Pada tahun 1948, Perlembagaan Malayan Union telah dibubarkan dan seterusnya digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu kerana mendapat tentangan yang kuat oleh orang Melayu sendiri. Justru, hak-hak Sultan telah berjaya dikembalikan dengan berlakunya pengubalan perlembagaan baru tersebut. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing telah dikekalkan oleh Suruhanjaya Red dan terdapat pertukaran mengenai perhatikan Yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan dan juga penubuhan majlis Raja-Raja bagi menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Ketua negeri terdiri daripada Raja Melayu di negeri masing-masing. Perlembagaan Persekutuan meletakkan Raja-Raja pada tempat yang tinggi dan penting melalui dua institusi, iaitu Majlis Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Agong. Majlis Raja-Raja mempunyai peruntukan khusus di bawah perlembagaan, manakala YDPA pula diangkat sebagai ketua utama negara. Baginda juga merupakan sebahagian daripada badan perundangan dan parlimen. Bagi memelihara adat istiadat orang Melayu dan pentadbiran agama Islam di negeri masing-masing, Raja-Raja Melayu telah diberikan kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan. Menurut pasal 3 dan 5, perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Ketua Agama Islam bagi negeri-negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan. Perkara 32, Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan YDPA sebagai Ketua Utama Negara dan di bawah perkara 41 pula, Baginda merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera. Selain itu, menurut perkara 40, YDPA perlu bertindak atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Namun, terdapat 3 kuasa budi bicara YDPA, iaitu sebagaimana yang telah termaktub dalam perkara 40(2) dalam A, B dan C. Antaranya, kuasa budi bicara untuk melantik seorang Perdana Menteri, tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran parlimen dan meminta diadakan mesyuarat majlis Raja-Raja yang berkaitan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran duli-duli yang maha mulia Raja-Raja. Manakala Raja-Raja pula menjadi ketua negeri masing-masing dan menjalankan tugas mengikut nasihat menteri-menteri besar atau ketua-ketua menteri dan majlis mesyuarat kerajaan negeri. Seterusnya, YDPA juga mempunyai kuasa memanggil, menangguh dan membubarkan parlimen di bawah perkara. Fungsi utama Majlis Raja-Raja: memilih YDPA dan timbalan YDPA, bertanggungjawab tentang hal berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu di seluruh persekutuan kecuali di Sabah dan Sarawak, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama diperluas ke persekutuan secara menyeluruh, memperkenankan atau tidak memperkenankan apa-apa undang-undang dan membuat atau memberikan nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang di bawah perlembagaan persekutuan ini dikehendaki diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja atau dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, melantik anggota Mahkamah Khas di bawah Fasa 1 Perkara 182, memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremetkan, menggantung atau meringankan hukuman di bawah Fasal 12 Perkara 42. Seterusnya, kita beralih kepada peranan institusi Raja-Raja Melayu dalam memelihara kedudukan agama Islam. Institusi beraja memainkan peranan penting bagi memelihara kedudukan agama Islam daripada dicemari. Hal ini adalah disebabkan mereka berperanan sebagai ketua agama di negeri masing-masing dan bertanggungjawab menjaga agama Islam. Walaupun Yang di-Pertuan Agong tidak ditetapkan sebagai ketua agama bagi seluruh persekutuan di dalam perlembagaan persekutuan, namun perlembagaan menetapkan tanggungjawab ke atas baginda supaya menjaga agama Islam. Oleh kerana Melayu dan Islam adalah dua entiti yang tidak boleh dipisahkan, maka tugas menjaga hak-hak istimewa orang-orang Melayu juga terletak di bawah tanggungjawabnya.
Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan. Namun orang bukan Islam juga mempunyai hak untuk mengamalkan agama masing-masing dengan aman dan damai. Raja atau sultan merupakan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Manakala bagi negeri-negeri yang tidak beraja, maka yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama bagi negeri tersebut seperti negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Di samping itu, raja-raja boleh melantik sebuah majlis bagi menasihati baginda dalam menjalankan tanggungjawab sebagai ketua agama seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Ini kerana institusi agama seperti Majlis Agama Islam, Jabatan Agama, para pegawai iaitu mufti, para hakim syar'i dan sebagainya tertakluk di bawah kuasa baginda. Walaupun Majlis Raja-Raja tidak dinyatakan sebagai pihak berkuasa tinggi di peringkat persekutuan, namun ia dianggap sebagai pihak berkuasa tertinggi di dalam soal Islam. Pandangan ulama tentang kepimpinan dalam sistem pemerintahan Islam. Antara perkara yang ditekankan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dalam proses mewujudkan dan melahirkan pemerintahan Islam adalah mengenai kepimpinan. Perkara ini sangat penting sehingga para ulama menulis secara khusus perkara ini dalam berbagai karya mereka. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Sharastani. Permasalahan yang paling besar berlaku dalam kalangan umat Islam adalah tentang kepimpinan. Al-Baghdadi mengatakan tidak ada kesepakatan pendapat tentang tata cara pemilihan pemimpin negara, sama ada secara pilihan raya atau selain daripada itu. Al-Baqillani mengatakan bahawa syarat pemimpin negara mestilah berilmu pengetahuan yang luas. Hal ini sangat diperlukan kerana dengan pengetahuan yang luas, ia akan dapat melihat apakah keputusan yang diambil oleh hakim negara sesuai dengan undang-undang Islam ataupun tidak. Imam Al-Juwaini pula mensyaratkan pemimpin negara dengan menitik beratkan pada sisi kemampuan berfikir. Pemimpin negara mestilah seorang mujtahid sehingga tidak perlu meminta fatwa kepada orang lain serta mempunyai kemampuan untuk menguruskan kemaslahatan dan dapat memeliharanya. Imam Al-Ghazali pula menentukan 10 syarat yang harus dipenuhi, iaitu mestilah seorang lelaki, sihat pendengaran dan penglihatan, merdeka, sihat tubuh badan, mempunyai kekuasaan nyata, memiliki kemampuan, wara', berilmu dan haruslah bersuku Quraisy. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, adalah harus mengangkat orang bukan Muslim untuk suatu jawatan jika adanya maslahah padanya, dan jika jawatan tersebut tidak mampu dipikul oleh mana-mana orang Islam, atau orang Islam mempunyai sifat khianat dan yang bukan Islam tidak mempunyai sifat tersebut. Namun, pihak yang mengangkatnya ke jawatan tersebut perlu mengawal selia dan mampu mencegahnya daripada melakukan sebarang kemudaratan terhadap orang Islam. Menurut ulama kontemporari iaitu Dr. Yusuf Al-Qardawi mengatakan, golongan bukan Islam mempunyai hak untuk menjawat jawatan negara kecuali jawatan yang lebih dominan unsur keagamaan seperti ketua negara, panglima tentera, penghakiman antara orang Islam dan pengurusan zakat. Adapun jawatan selain daripada itu, maka harus bukan Muslim menjawat jawatan jika syarat-syarat amanah dan kesetiaan kepada negara dipenuhi sebaik mungkin. Secara kesimpulannya, dapat difahami bahawa Majlis Raja-Raja dan institusi Raja-Raja Melayu sangat berperanan dalam menjaga dan memelihara kedaulatan Islam di Malaysia serta memelihara hak-hak keistimewaan orang-orang Melayu dan dalam masa yang sama menjaga hak etnik orang bukan Melayu di dalam sistem pemerintahan Islam di Malaysia. Oleh yang demikian, maka perlu kepada setiap lapisan masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memahami peranan mereka agar sentiasa berlapang dada dalam sesuatu isu yang melibatkan Islam dalam perlembagaan. Selain itu, bagi memastikan tradisi institusi raja ini terus diamalkan di Malaysia, sudah tentu perubahan perlu dilaksanakan dalam institusi raja. Ini akan menjadikan kedudukan institusi tersebut selaras dengan tuntutan masa. Wallahu a'lam.